minta saya bilang dance and sing. Okay. Then let me look for the introduction. Alright. Jia, are we ready? Are you okay? Boleh buat ke? Boleh ke? So, you kena bagi saya cue macam mana? Okay. 3, 2, 1, ada? Tak ada? You kena bagi saya 3, 2, 1. Alright. Okay. Okay, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Coaches Community, Pusat Kesahihan Maklumat Lelong dan Bidaan anda. Minggu ini kita akan berbicara topik lelong dan Akta Pengambilan ataupun Land Acquisition Act. Apa persamaan ataupun adakah persamaan di antara lelong dan juga Land Acquisition Act? Seperti biasa, pada hari ini kita bersama-sama dengan Syamira dan Sharon. Pusat Kesahihan Maklumat itu merupakan objektif Coaches Community. So Coaches Community memainkan peranan ini kerana kami rasa terdapat banyak maklumat berkenaan dengan lelong di dalam sesawang yang kita masuk setiap hari. Tetapi masalahnya, berapa banyak informasi yang kita boleh dapat, maklumat yang kita boleh dapat untuk membuat keputusan. Melalui pengalaman saya sebagai pelelong, Syamira lebih 20 tahun pengalaman sebagai seorang peguam, dan Sharon lebih 15 tahun sebagai seorang peguam dalam isu hartanah pembelian dan penjualan. Kami banyak melihat masalah-masalah yang ditemui oleh pembeli-pembeli atau pembeda-pembeda yang berjaya. Banyak masalah. Dan kebanyakan masalah yang timbul kerana maklumat tidak mencukupi. Dan kebanyakan masa kerugian berlaku. Berapa banyak, berapa ramai orang yang kita tahu yang masuk dalam lelongan dan mendapati hartanah tersebut tidak boleh ditukar nama, dipindah milik dan sebagainya. Berapa ramai yang kita tahu yang tidak dapat memenuhi 120 hari. Berapa ramai yang kita tahu yang tidak boleh dipindah milik disebabkan adanya caveat. Isu-isu ini tidak boleh kita pandang remeh. Maka di sinilah wujudnya objektif Coaches Community. Coaches Community memainkan peranan sebagai pusat kesahihan maklumat. Anda boleh melayari www.coachescommunity.com untuk melihat ataupun mendapatkan lebih banyak maklumat berkenaan dengan isu-isu lelongan dan juga hartanah-hartanah yang dilelong dalam masa terdekat. Anda boleh menjadi seorang member ataupun ahli di mana banyak lagi information ataupun maklumat boleh diperoleh. Di sini kami cuba mendapatkan sebanyak maklumat yang boleh untuk ahli juga. So coachescommunity.com. Keduanya, anda juga boleh subscribe kepada YouTube channel kami, Coaches Community, di mana
banyak video-video webinar kami dan juga video-video property review dan property review daripada Syamila dan Sharon bertuga, marketing agent kami Daniel, di mana kami akan ke hartanah-hartanah tersebut untuk menilai sama ada hartanah tersebut berbaloi atau tidak. Berbalik kepada topik pada hari ini. Lelong dan juga isu pada hari ini dengan lebih mendalam. Apa kaitannya lelong dan juga akta pengambilan tanah? Syamila. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, topik hari ini adalah tentang pengambilan tanah dan apakah kaitan pengambilan tanah ataupun apakah kesan pengambilan tanah terhadap harta-harta yang dilelong. Okey, mula-mula kita lihat apa itu proses pengambilan tanah. Proses pengambilan tanah adalah satu proses di mana kerajaan akan mengambil mana-mana bahagian tanah orang persendirian untuk kegunaan awam dan juga untuk pembangunan ekonomi. Okey, pengambilan tanah ini diperuntukkan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 di Malaysia. Proses pengambilan tanah adalah menurut Akta Pengambilan Tanah di Malaysia. Sekiranya kerajaan ingin mengambil tanah, contohnya untuk pelebaran jalan atau untuk pembinaan lebuh raya dan sebagainya, tuan tanah akan dimaklumkan melalui satu notis. Okey, tuan tanah akan dimaklumkan dan tuan tanah itu akan dipanggil untuk satu perbicaraan di pejabat tanah di mana perbicaraan akan dijalankan untuk menentukan apakah jumlah ganti rugi yang harus kerajaan bayar kepada tuan tanah tersebut. Okey, jadi tuan tanah harus hadir di pejabat tanah dan berbincang dengan pihak kerajaan tentang ganti rugi. Ganti rugi itu berdasarkan kepada keluasan tanah dan juga kawasan yang diperolehi dan juga harga pasaran pada masa itu. Okay, sekiranya perbicaraan itu telah berjalan, pejabat tanah akan menentukan award ganti rugi yang harus dibayar kepada tuan tanah. Sekiranya tuan tanah tidak setuju dengan award tersebut, maka tuan tanah harus pergi mengambil perintah Mahkamah Tinggi untuk challenge award tersebut. Okey, itu adalah proses di bawah Akta Pengambilan Tanah. Jadi apakah kesan kalau terdapat pengambilan tanah ke atas harta lelongan? Adakah pengambilan tanah ini akan menyebabkan kita kehilangan harta lelongan itu atau kehilangan deposit kita? Itu adalah topik kita pada hari ini. Okay. Thank you Syamila. Syamila, sebelum kita lebih mendalami bagaimana impaknya yang mungkin timbul bila kita beli rumah-rumah, saya cuma nak faham, bila dikatakan Land Acquisition Act ataupun Akta Pengambilan Tanah, betul kan? Yes. Akta Pengambilan Tanah. Okey, Akta Pengambilan Tanah. Selalunya tuan punya rumah, tuan punya tanah yang diambil akan dijemput oleh pentadbir tanah untuk perbincangan dan untuk menilai penerimaan harga atau nilai terhadap pengambilan tersebut. Tapi dalam isu lelongan ini, contohnya kita belum beli atau kita dah letakkan temperature deposit. Isu jemputan untuk berbincang ini selalunya untuk tuan tanah ataupun untuk beneficiary owner. Don't talk about auction lagi. Hanya tuan tanah akan dijemput ataupun beneficiary owner. Boleh tak kita fahamkan sedikit bahagian itu? Okey. Selagi kita punya kepentingan belum lagi didaftarkan di pejabat tanah,
perbicaraan untuk pengambilan tanah hanya akan melibatkan tuan tanah pada masa tersebut, iaitu tuan punya berdaftar dalam pendaftaran di pejabat tanah. Okey, so sekiranya pada masa itu harta dalam proses lelongan, tetapi kepentingan orang yang sudah membayar deposit dan sudah membida itu memang tidak ada lagi atas tanah tersebut. Jadi dia tidak dilayak dipanggil sebagai tuan tanah lagi pada masa itu. Selagi proses tak selesai, pindah milik belum selesai, maka tuan pentadbir tanah tidak akan tahu terdapat tuan tanah yang baru. Okay. So, Sharon, kalau kita lihat due diligence yang kita buat dulu, okay? Topik hari ini bagaimana harta lelongan dan land acquisition. Land Acquisition Act ini dipanggil bertelagah dalam isu ini. Konflik. Kita ada buat due diligence. So, konfliknya di mana? So, bagaimana kita nak tahu sama ada rumah atau tanah itu, bolehkah kita tahu sebelum kita pergi lelongan? Bagaimana kita buat begitu, Sharon? Okay. So, sebelum selamat sejahtera semua. Okay. So, again, due diligence. Sebelum kita ingin membeli harta tanah melalui lelong, kita perlu membuat due diligence. Bolehkah kita mengetahui sama ada harta tanah yang kita beli is subject to acquisition by the government? Kita tahu. Yes and no. Kalau ada sejenis pengambilan tanah yang akan dipapar di atas carian persendirian atas harta tanah. So kalau kita buat land search, carian persendirian, kita akan nampak pengambilan harta tanah bahagian dia punya saiz oleh siapa. Okay, so ada sejenis pengambilan tanah yang akan ditunjuk and it will be apparent on the land search. Tetapi ada juga pengambilan tanah yang tidak dapat diketahui, yang tidak akan wujud di atas carian persendirian. Okay, so dua jenis pengambilan harta tanah lah oleh kerajaan. Satu jenis you akan nampak atas carian tersebut kalau kita telah membuat due diligence. Tetapi bayangkan again, kita tidak membuat due diligence dan kita masuk terus untuk bid, then halfway through kita mendapati proses pengambilan tanah sedang dijalankan. But so what happens then? Adakah pembida ini sekarang mangsa atau adakah pembida ini akan benefit from this? So it's a question, Yeah. Yeah, thank you Sharon. So maksudnya carian persendirian biasa itu kadang-kadang tidak dapat diketahui sama ada pengambilan atau tidak. So apa lagi carian yang patut kita buat kalau kita agak-agak kemungkinan adanya pengambilan? Syamila? Kita juga boleh membuat carian untuk acquisition tersebut, iaitu pengambilan tanah tersebut. Ada carian terperinci untuk melihat butir-butir tentang pengambilan tanah. Jika kita rasa terdapat cadangan untuk pengambilan tanah ke atas harta tersebut. Okey, ataupun carian biasa tak nampak. Tu apakah nama carian yang satu lagi tu? No, it's actually carian persendirian yang kita buat. Kita nampak pengambilan tanah, but to go into specifically into that, then there's a specific carian, a specific carian to check on apakah jenis pengambilan, the detail. Sama seperti kalau kita ingin membuat. Apa maksud carian section 4? Bagaimana pula dengan carian section 4?
Hello? 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 Boleh dengar? Boleh dengar ke? Hello? Can you hear me? Can. Can, Yeah. Sharon, are you okay? I think I can't hear you. Can you hear me? Can. Yes. We can hear you. Oh, okay. Cuk, carian section 4. Adakah ianya specifically kita boleh buat carian section 4? Ataupun memang carian persendirian biasa? Kamila. Mengikut experience saya, bila kita kadang-kadang ada terdapat carian persendirian yang menunjukkan cadangan pengambilan tanah. Dia akan ada di bahagian akhir carian tersebut ada cadangan pengambilan tanah. So bila kita nak tahu secara detail apa itu cadangan ini dan berapakah bahagian tanah yang terlibat dan sebagainya, kita akan buat satu carian ke atas cadangan pengambilan tanah tersebut. Okay. So like what Sharon was trying to say about contohnya caveat, bila kita tahu ada caveat, kita akan buat caveat search, carian lebih terperinci. Ini pun ada carian terperinci sebegitu. Alright. So, bagaimana? Okay, sekarang kita dah tahu kita boleh buat carian sedemikian dan kita mungkin boleh dapat information atau maklumat tersebut. Okay, assuming kita tak buat carian sebegini dan tak ada apa-apa indication, saya sudah membida. So, apa yang akan berlaku sekarang? So kalau pembida sudah membida dan ada proses pengambilan tanah, okay? Yeah. So what happens dalam dalam proclamation of sale, again it's very clear, seperti yang sedia ada, as is where is. So you beli harta tanah ini seperti yang sedia ada. So apa yang telah disediakan, proses pengambilan tanah, so sedia ada. So you have to take it, right? Now, adakah so tanggungjawab siapa sekarang? Adakah tanggungjawab pihak the auctioning bank, or is it the bidder? So kalau you telah membida pada tarikh hari you membida, semua tanggungjawab berada di atas pembida itu sendiri. So therefore, pembida akan mengambil, pembida will be fully responsible towards semua yang wujud dalam harta tanah itu. Okay? So, bagaimana ini akan memberi kesan kepada pembida? How would this impact the bidder? So, kalau ada proses pengambilan tanah dan kalau kerajaan ingin memberi compensation kepada pembida, so itu adalah hak pembida. So actually compensation itu adalah hak pembida, bukan pihak bank. Okay, so adakah itu kesan yang is it a very great impact, a negative impact? Yes and no, but it's not 100% yes, because walaupun you telah membida dan you telah ada proses pengambilan tanah, but you akan diberi pampasan, okay, ke atas the amount of land which the kerajaan yang akan ambil. So there's no negative impact to this. That's my personal opinion. It's a good thing compared to macam kita punya discussion last week mengenai keadaan rumah yang terbakar, yang halfway through rumah tu terbakar atau suddenly rumah tu roboh. So this is a great risk. Ini adalah memang dari segi memang negatif. So because itu adalah tanggungjawab siapa? Pembida. Tapi adakah pembida akan diberi pampasan? Tiada. So dia punya so how you look at it? If there is proses pengambilan tanah, it cannot be negative because the responsibility is you, pembida. Therefore, semua pampasan akan diberi kepada pembida.
But tadi Syamila ada explain proses pengambilan tanah di mana tuan punya berdaftar saja yang perlu hadir. But question, bila saya membida pada masa itu saya tidak akan straight away diberi pangkat pemilik berdaftar, right? Itu akan mengambil masa. So Bolehkah saya letakkan caveat? Kerana saya telah membida, saya ada beneficiary, I'm a beneficiary owner. Can I put a caveat, Syamila, on that? Can. Bila kita membida dan kita sudah masukkan deposit, kita boleh masukkan caveat untuk melindungi kepentingan kita sementara menunggu pendaftaran pindah milik. Yes. Okay. Alright. And then maybe for additional measure, as an additional measure, bila kita tahu terdapat proses pengambilan tanah dan kepentingan kita ni belum didaftarkan atas tanah tersebut, maybe the bidder can take an extra step, refer this issue to the pentadbir tanah dan dapatkan apakah keadaan ataupun status terkini tentang proses pengambilan tanah. Adakah perbicaraan sedang dijalankan atau adakah award untuk ganti rugi telah pun diberikan, so that you protect your interest and you also can appeal to the High Court if you're not agreeable with the compensation amount. Okay. I have a question, Syamila, but you see, imagine kalau memang seperti mana yang Syamila terangkan tadi, pembida pergi kepada pentadbir tanah untuk memberitahu his position now sebab dia belum lagi didaftarkan sebagai pemilik. But will the land office tunggu sampai dia telah menjadi pemilik berdaftar? Adakah pejabat tanah akan melanjutkan lagi pendengaran normally? Itu bergantung kepada budi bicara dan how the bidder going to approach them and try their best to secure the bidder's position in that particular matter. Okay. So saya rasa itu adalah atas budi bicara pejabat tanah dan mungkin pembida ini boleh, pembida ni memang beneficial owner kepada tanah tersebut. Jadi dia ada dokumen kontrak, memorandum jualan daripada mahkamah yang mengatakan dia ini adalah successful bidder. Jadi dengan menunjukkan dokumen-dokumen sebegitu, saya rasa pembida boleh membuat satu percubaan untuk memastikan kepentingannya terjamin pada masa itu. Alright. So, jika sedemikian, so apa yang Sharon cakap tadi, I would like to highlight again. Maksudnya, kalau kita membida di dalam lelongan dan adanya Land Acquisition Act kind of thing telah pun didaftarkan atas tanah tersebut, sebenarnya ia bukannya satu risiko, sebenarnya walhal ia merupakan satu opportunity. Kalau kita lihat apa yang Sharon cakap tadi, mungkin Sharon boleh explain a little bit more apa maksud begitu. Mengapa ia merupakan satu peluang bila adanya Land Acquisition Act telah didaftarkan ke atas tanah tersebut? Okay, sebab pada masa pembida sudah membida, the chances are dia hanya membayar 10% daripada tarikh daripada harga the purchase price, right? Reserve price 10%. Then pada masa itu sudah ada proses pengambilan tanah. Then proses negotiation starts, whether kerajaan pejabat tanah akan memberi satu amount pampasan. Then based on my experience lah, selalunya saya tengok amount yang diberi oleh yang ditawar, okay, selalunya lebih daripada harga 10%. So it's actually a benefit for the pembida because dia membida dengan
ada acquisition di atas harta tanahnya, plus dia dapat some amount of cash, extra cash. So after you deduct the deposit yang you telah bayar, you actually dapat some amount of cash back to you. So that's an opportunity, because itu compared to what we have been talking our past webinar, we always talk about the fact that kalau kita tak buat due diligence, kita tengok rumah ada tenant, kita kena incur more cost, kita keluarkan duit. But here you are getting the money. You mendapat duit daripada kerajaan sebab kerajaan akan mengambil sebahagian tanah tersebut, or take over the land. So that's why I think this is an opportunity as compared to what we spoke about the last session, where we say that there's nothing to protect the pembida. Bila dia dah membida, lepas tu rumah dia telah terbakar, there is no protection. I mean, there's an insurance you can take for a few period of time, but that's not very well known yet in the market. I think many people do not know that can be done. Whether it can be done now, it's another issue, it's another story because of our current economic situation. So I think this is an opportunity. Yeah. Thank you, Syara. So Syamila, maybe Syamila boleh give us an overview ataupun kesimpulan terhadap topik pada hari ini. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Ada persamaan ataupun ada connection di antara lelong dan pengambilan tanah, dan adakah ia satu benda yang positif mengikut pandangan Syamila? Okey, pada pandangan saya setuju dengan Sharon kerana kita beli harta lelongan dalam keadaan sedia ada. So apa-apa yang ada dalam tanah itu it will follow us. So kalau ada cadangan pengambilan tanah, memang kita tidak boleh buat apa-apa. Ianya apa-apa ganti rugi ataupun pampasan yang dibayar akan pergi kepada orang yang membeli dalam lelongan tersebut. Okay, so kita tidak akan hilang apa-apa. Actually, it's not a loss, as what Sharon has said. It's a gain actually. You are paid compensation for the area of land which is acquired by the government. So it's nothing to be worried. I mean, the bidders do not have to worry that about this issue of land acquisition, because their interest is always protected, because and the procedure is in accordance to the Land Acquisition Act. Everybody will be compensated. Excellent. So that means buying property in auction and having Land Acquisition Act procedure on the particular property, is a good deal anyway. So satu isu yang mungkin menjadi persoalan dulu, saya dah beli dan apa akan berlaku dan sebagainya, merupakan satu topik yang menarik pada hari ini sebenarnya, Sharon. So saya rasa kita telah melihat topik ini secara mendalam, iaitu topiknya lebih kepada adakah ianya berbaloi, adakah sesuatu harta tanah itu perlu kita takuti oleh kerana kita hanya tahu ianya mungkin ada pengambilan yang akan berlaku. Sebenarnya tidak perlu takut, ia merupakan satu perkara yang baik instead. So daripada kita fikir ianya benda buruk, sebenarnya benda baik kalau kita tahu atau kita tidak tahu sama ada tanah ini boleh diambil milik oleh government, lagi baik sebenarnya. Itu yang Sharon dan Syamila berpandangan, dan saya juga berpandangan yang sama. Dan saya pernah lihat dalam lelongan-lelongan sebelum ini, ada di antara harta tanah tersebut yang dibeli dalam harga yang lebih tinggi hanya kerana dikenali ataupun diketahui awal bahawa akan wujudnya jalan atau jambatan di kawasan tersebut, dan tanah yang dilelong itu kemungkinan besar akan diambil. Belum ada apa-apa, tetapi mereka sudah pun memberi
satu ataupun membuat sesuatu planning untuk membeli hartanah tersebut pada harga yang lebih tinggi. So kita telah sampai pada topik ataupun pada hari ini at the end of our topik, iaitu kesimpulannya memang berbaloi untuk kita membida dalam lindungan untuk hartanah-hartanah yang kemungkinan besar diambil oleh kerajaan. So kita telah sampai pada penghujung first part of our webinar. The second part of the webinar, seperti yang minggu sebelum ini, property review. Fokus diberi kepada property review kerana kami rasa banyak di antara kita tidak faham lagi ataupun takut untuk membida mana-mana hartanah hanya kerana topik pertama ataupun isu pertama yang harga rizal. Adakah harga rizal tersebut murah ataupun kurang daripada harga pasaran? Mereka tidak tahu. Dan apakah kos-kos tersembunyi pun tidak tahu. Maka pada hari ini, seperti biasa, Sharon dan Syamila akan memberi pandangan mereka kepada hartanah-hartanah yang akan didelong minggu depan dan minggu seterusnya. Minggu ini ialah minggu kedua bulan Ogos. Minggu kedua, betul? Yeah. First week or second week? First week. First week. First week. Okay, first week of Ogos 2020. So kita akan melihat minggu ketiga dan seterusnya. So tanpa melengahkan masa lagi, Sharon, saya rasa Sharon boleh mulakan pada hari ini. Property review pertama, property mana, hartanah mana yang Sharon nak memperkenalkan pada hari ini untuk tatapan viewers kita? Apa cadangan Sharon untuk minggu ketiga? Okay. Ini adalah property pertama, property review pertama. Kota Kemuning Shah Alam, harga rizab RM250,000, harga pasaran RM320,000, BMW 22%. Okay. Ini adalah sejenis freehold, keluasan 506 square feet, jenis kondominium. Okay. Dan kita telah mendapati ada beberapa outstanding. Maintenance outstanding as at today adalah RM328. Indah Water tidak diketahui, tiada akaun yang telah direkodkan. Cukai pintu adalah RM52. Selain daripada itu, outgoings yang lain seperti electricity and water kita belum dapat mengetahuinya. Dan carian persendirian masih belum diketahui lagi. Okey. Dan saya telah membuat satu perjanjian jual beli untuk harta tanah di sini, satu unit yang sama dengan harga dia sebanyak RM295,000. Okey. Dan klien saya yang membeli harta tanah ini, dia beli untuk tujuan mendapatkan tenant untuk sewa. So this is for investment. Okay. Dia telah mendapat penyewa, dia ada beberapa penyewa yang telah approach dia untuk sewa rumah ni. So sebelum harta tanah itu ditukar kepada nama dia, dia telah pun mendapat tenant. So in this area memang senang nak dapat tenant. Okay, dia berdekatan dengan sekolah and a lot of shopping areas. Okay, so this is my first property review. What was the rental like, Sharon? Berapa dia punya sewa? The rental for this unit, because my client refurbished the unit, so sewa yang dia dapat RM750. Wow. Yeah. Yeah. The refurbishment yang dia buat memang you hanya perlu masuk rumah dengan beg pakaian saja. So everything is in. Alright. Thank you, Sharon. Thank you.
tingkat di kawasan Perai, iaitu di Taman Kimsar. Keluasan rumah adalah lebih kurang, keluasan tanah adalah lebih kurang 1,420 square feet. Ini adalah rumah teres, 1 tingkat, unit tengah, mempunyai 3 bilik dan 2 bilik mandi. Okey, dia di kawasan Jalan Chain Ferry, iaitu berdekatan dengan Taman Indrawasih, ya. Satu kawasan yang agak strategik di mana mempunyai easy access to terhadap Penang Bridge and also to the highway. Highway is quite near actually. Okay, harga reserve adalah 261,000 dan harga pasaran adalah 330,000, di mana di bawah market value sebanyak 69,000, iaitu 21%. Okay, rumah ini boleh mendapat penyewaan, kalau unit kosong boleh dapat sehingga RM600, dan kalau sudah mempunyai perabot yang lengkap, fully furnished, boleh dapat sehingga RM1,000. Lokasi dia memang di tepi jalan Chain Ferry tersebut. Jadi senang untuk mendapat penyewa untuk mana-mana orang yang melihat kepada rental based investment, untuk sesiapa yang berminat untuk membeli hartanah untuk tujuan penyewaan. Memang hartanah ini sangat sesuai. Okey, jumlah tertunggak tidak begitu tinggi, dan jumlah tertunggak yang akan dibayar oleh pihak bank adalah lebih kurang RM2,500 dan Indah Water adalah lebih kurang RM500. Charge lain belum lagi diketahui, iaitu seperti water, electricity. Okay. Harta ini akan dilelong pada minggu ketiga pada bulan ini, 18 hari bulan, harta ini akan dilelong. Terima kasih Syamira, terima kasih. Sharon, how about you Sharon? Your second property? Ini adalah second best property. First best belum lagi, ya. Okay, second best property. This is di Sungai Buloh. It's called Lily Apartment. Sebelum saya mendapat property review ini, pagi ini saya telah menerima satu kes perjanjian jual beli Lily Apartment juga, dan harga reserve RM160,000, harga pasaran RM280,000. Below market value 43%. Okay. Ini adalah leasehold, keluasan 840 square feet, jenis apartment. Okay. Dan perjanjian jual beli yang saya terima pagi ini, harga perjanjian jual beli itu adalah RM195,000. Okay. So looking at harga reserve ni RM160,000, memang berbaloi. Okay. Dia punya kelebihan property ni, easy access through Jalan Miru Tambahan and our expressway. Okay, and ada sekolah menengah dengan sekolah rendah, dan juga beberapa malls berhampiran. Okay, this is an apartment with 3 rooms and 2 bathrooms. Okay, perjanjian jual beli yang saya dapat pagi ini sudah ada ready tenant, dan kawasan Lily Apartment ini banyak penyewaan, senang nak dapat sewa, memang senang. So jumlah bil-bil yang tertunggak tidak banyak. Payment semua up to date, kecuali Indah Water ada bayaran tertunggak RM150. Bil api belum diketahui, bil air up to date, carian persendirian belum diketahui. So overall, this is my second best property today. So auction date is on 29 of September. So you have time. Please consult us. Please come and see us to get more information on this. It's a worth property.
Thank you Sharon. Syamila, second property. My second property adalah satu rumah teres 2 tingkat di kawasan Permatang Pau, iaitu di Taman Pau. Rumah teres 2 tingkat, keluasan adalah 2012 square feet. Rumah ini mempunyai 4 bilik dan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Okey, satu kawasan yang amat strategik dan bagus, berdekatan dengan Sekolah Menengah Pau Jaya dan berdekatan dengan Maidin Mall dan juga berdekatan dengan jalan menuju kepada Jambatan Pulau Pinang. Okey, daripada rumah ini kepada kalau kita nak pergi ke Pulau Pinang, just that's one road, it will lead you directly to the bridge. Okey, harga rizab adalah 354,000 dan harga pasaran adalah 455,000, di mana kita akan mendapat equity sebanyak 22%, iaitu lebih kurang 100,000 lebih. Okey, jumlah yang tertunggak tidak begitu banyak mengikut carian yang telah dilakukan. Cukai tanah lebih kurang RM90 dan cukai pintu lebih kurang RM1,000. Okey, ini akan ditanggung oleh pihak bank. Dan Indah Water lebih kurang RM1,000 lebih. Okey, kalau sesiapa berminat, kita boleh melakukan satu carian untuk menentukan apa-apa butir-butir terperinci dalam hak milik tersebut. Setakat kajian yang dilakukan oleh pihak Cochise Community, penyewaan kalau fully furnished, it can go up to RM1,700 per month for rental, and if it's a bare unit can get RM1,000 per month. Okay, Thank you, satu Syamila. akan merupakan Ya, satu investment yang baik, rumah teres 2 tingkat dengan harga yang lebih kurang 354,000 saja. Yang ini berapa dia punya BNB, Syamila? 22%. Wow, very good. 22%. Thank you Syamila. Thank you. Sharon, property ketiga, mari. Okay. Yeah. Properti ketiga saya, Desa 1 Apartmen, Gombak. Okay, harga rizab 140,000. Harga pasaran 180,000. BMW 22%. Okay, this is jenis freehold. Keluasan 657 square feet. Jenis apartment. Okay. Easy access. The good thing about this property is bila you keluar saja ada banyak public transport. Okay. And 3 bilik and 2 bilik air, and dia punya rental rate, okay, bare unit is 600, fully furnished is 1,000. Okay, now another interesting part in this apartment is I have done this apartment before tahun ini juga, dan harga yang dijual pada masa itu adalah 180,000. Okay, dia memberi penyewaan dengan mudah, easy to get tenants, very easy, and dia punya tunggakan dia, again, payment is up to date, cuma ada tunggakan Indah Water, sebab mula-mula Indah Water tidak mempunyai account, but bila diorang telah mendapati nombor account, ada tunggakan sebanyak RM1,000. Okay, cukai pintu cukai pintu belum diketahui, electricity bill belum diketahui, carian persendirian belum diketahui lagi. Okay, unless if there's anyone who is interested, please contact Koshi, and we will actually do a land search and give you detailed result. So overall, this is a good purchase for investment. What is the percentage of BNB? 22%. What is the reserve price then? Reserve is 140,000. 140. It's not reserve by you, or international? No, it's not. Oh, okay. Thank you. Thank you, Sharon. Thank you very much. Yes. Syamila, your third property. Okay, third property is in kawasan Simpang 4. Okay, sebuah rumah teres 1 tingkat
di kawasan Taman Pekatra. Okey, properti ini akan sesuai kepada orang sesiapa yang bekerja di kawasan Batu Kawan, kawasan perindustrian Batu Kawan, di mana Taman Pekatra ini adalah berhampiran kawasan tersebut dan juga berdekatan dengan highway iaitu Tambun Tol, di mana it's very near to the second bridge also. Okey, keluasan adalah 1,300 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan 1 bilik air. Harga rizab adalah 200,000 dan harga pasaran adalah 250,000. Equity adalah sebanyak 20% iaitu 50,000. Okey, kadar sewa adalah RM600 kalau unit kosong dan RM1,000 kalau unit yang telah di furnish. Okey, hartanah ini adalah saya akan recommend kerana memang harga pasaran pernah kita ada melakukan satu subsen di kawasan tersebut untuk harga pasaran iaitu 250,000. Tapi sekarang harga rizab hanya adalah 200,000. Jadi pembida sesiapa berminat akan actually you will save 50,000 when you bid for this property. Okey, jumlah tertunggak tidak begitu banyak. Di mana Indah Water adalah lebih kurang RM200 sahaja dan lain-lain bayaran tertunggak seperti cukai tanah dan cukai pintu akan ditanggung oleh pihak bank. Itu saja. Just to add on to Syamila punya property tadi, opposite Taman Pekatra yang merupakan Taman Tasik Mutiara. Taman Tasik Mutiara, Bandar Tasik Mutiara itu harga rumah satu tingkat dah mencapai 250,000 dan 320,000. So 200,000 merupakan memang berbaloi rumah ini. Terima kasih Syamila, terima kasih. Ya Sharon, hartanah keempat pada hari ini. Hartanah keempat saya hari ini adalah di Desa Lembah Permai Ampang. Harga rizab RM130,000, harga pasaran RM165,000. BMW 21%. Okey. Ini adalah jenis leasehold flat dan keluasan 657 square feet. Okey. 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okey. Mendekati highway Ampang Highway Expressway dan kemudahan-kemudahan yang berdekatan adalah sekolah, a lot of malls. Okay. So tunggakan yang ada adalah service charge sinking fund. Bayaran tertunggak dia sebanyak 2,000. Okay. Indah Water sebanyak RM80. Cukai pintu sebanyak RM520 tunggakannya. Yang lain belum diketahui lagi. Also, in terms of rental, for bare units RM700, unit yang fully furnished RM1,000. Okay, so this is my fourth property. Thank you Sharon, thank you very much. Syamila, your fourth property. Fourth property is a single story terrace house in Seberang Jaya, Taman Siakap. Okay, keluasannya lebih kurang 1,725 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Single story terrace house, berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya dan juga Sekolah Menengah Hussein On, dan berdekatan dengan hospital, masjid, bangunan-bangunan kerajaan di Seberang Jaya dan juga shopping mall di Seberang Jaya. Okey, harga pasaran adalah 226,000 dan harga rizab adalah 226,000 dan harga pasaran adalah 335,000, iaitu equity sebanyak 32%, iaitu lebih kurang 108,000 penjimatan di bawah harga pasaran. Okey, untuk kadar sewa adalah RM1,200 kalau fully furnished
Dan kalau unit kosong lebih kurang RM750. Okay, satu kawasan yang sangat strategik dan jumlah bayaran tertunggak iaitu bayaran oleh pihak bank lebih kurang 17,000 iaitu cukai tanah dan cukai pintu yang tertunggak, dan Indah Water lebih kurang RM2,000. Okay, that's my fourth property. Terima kasih Syamila, terima kasih. Sharon, your fifth property. Okay. Yang terbaik. Save the best Yang terbaik. for last. Yes. So this is my fifth property review. This is apartment Sri Saujana, Damansara Damai. Okay. Why am I excited with this property? Sebab saya ada unit di sini. Okay. So apartment Sri Saujana, harga rizab 200,000. Harga pasaran 250,000. Below market value 20%. Okay. Jenis freehold, 700 square feet apartment. Okay. Monthly rental for bare unit 650 and fully furnished is RM1,000. Okay. Berdekatan dengan sekolah rendah, sekolah menengah, post office, masjid, and a lot of speed marts. Okay. Untuk mendapat tenant, it's easy because I personally handle a few units. Ahli keluarga saya ada invest in this area, Damansara Damai, and I personally have a unit there. Untuk mendapat penyewa bukan susah, memang senang, and this area keadaan apartment di sana memang dijaga, so it's not it doesn't look bad, memang dijaga, dan penduduk-penduduk di sana semua berkeluarga. Okay, so I strongly recommend this unit. So please do contact us. And the only thing here is that actually it's not a problem because the bank covers your cukai tanah and cukai pintu, which is coming up to about RM5,200, and your Indah Water is coming up to about RM3,200. So you just have to worry about the Indah Water, but yang lain akan ditanggung oleh cukai tanah, cukai pintu akan ditanggung oleh pihak bank. Right? So strongly recommended Saujanas at Damansara Damai. Okay. Thank you Sharon. So Syamila, property kelima. Okay, property kelima adalah satu property yang terbaik untuk property review pada minggu ini, iaitu satu double story semi-D house di Pulau Pinang, iaitu Taman Brown. Keluasan 1,878 square feet di kawasan Gelugur. Taman Brown ini di kawasan Gelugur, berdekatan dengan sekolah menengah dan juga post office Gelugur. Easy access kepada Jalan Sultan Azlan Shah, satu kawasan yang strategik. Okay, harga rizab adalah RM721,000 dan harga pasaran adalah RM920,000, iaitu penjimatan RM198,000, iaitu lebih kurang 21.5%. Okay, unit ini kalau unit kosong boleh dapat rental RM1,200 dan unit yang fully furnished boleh sampai kepada RM2,000. Okay. Bayaran-bayaran tertunggak tidak begitu tinggi, iaitu bayaran yang akan ditanggung oleh pihak bank lebih kurang RM1,260 dan Indah Water cuma RM417. Okay, untuk sesiapa yang berminat untuk mendapatkan landed property di kawasan Pulau Pinang, okay, ini adalah satu peluang yang baik, okay, because it's a double story semi-D house in Taman Brown. Wow. Minggu ini banyak lagi property-property yang telah diketengahkan oleh Sharon dengan Syamila pada hari ini. Peluang akan ada hanya sekali, so jangan rugikan. So dalam objektif Coaches Community ini, kami fokus pada tagline one property, one bidder. Maksud setiap satu property
kita hanya perlukan seorang pembida sahaja. So, why not it is you? Jangan tunggu lagi. Kerana semakin kurang, semakin ramai orang berminat. Maka harga-harga ini kemungkinan terpaksa kita lawan untuk dapatkan rumah tersebut. Harga rumah atau harga-harga rumah di kawasan ini yang telah diberi review oleh Sharon dengan Syamila pada hari ini, bukan semua rumah harganya akan jatuh, tidak. Akan ada pocket of opportunity yang lebih banyak, seperti properti yang telah diberitahu pada hari ini. Harganya kurang daripada harga besar. So, ambil peluang. This is where Koshish community is playing our role. We want to give you, we want to show it to you. Properti mana yang perlu kita fokus untuk membeli, daripada kita fokus semua jenis harta yang ada dalam market sekarang, pasaran sekarang. Kami bukan ejen hartanah lelongan. Kami merupakan community hartanah lelongan. Sharon dengan lebih 15 tahun pengalaman, dengan Syamila lebih 20 tahun pengalaman, dengan saya lebih 15 tahun pengalaman. We are talking about pengalaman di sini. Experience. We know what we are doing. We know where is the problem. We know where you should be investing. So don't wait. Jangan tunggu. Sila berhubung dengan Koshish Community. Go to koshishcommunity.com. Tolong subscribe YouTube channel kami, Koshish Community. And also Koshi Auction Facebook. Jangan lupa subscribe, like our page. There are many more property yang telah dimasukkan oleh tim kami. Daniel telah masukkan. So communicate with us and don't lose this golden opportunity for year 2020. So Sharon, Syamila, your parting words please, Syamila. Seperti kita lihat tadi property review, I'm sure many of you will have further queries or further want to know more about the property or anything. You can always contact Koshish Community untuk mendapat tahu lebih lanjut tentang hartanah-hartanah yang akan dilelong, dan juga pihak Koshish Community juga boleh membuat satu due diligence sekiranya kamu berminat untuk membidah harta-harta tersebut. Dan apa-apa Koshish Community is also willing to help you, to guide you to bid for the property and to teach you on how to purchase a property through auction. So you can always use this as an opportunity to invest in auction properties. Thank you, Syamila. Sharon? Okay, so I think Syamila have said it all, and like what Jeevan said, jangan tunggu, jangan melengah-lengahkan masa, because this property price you may not get it again. Okay, and I focus again, Lily Apartment in Saujana, Damansara Damai. It's a really good investment, and Koshish Committee, they have actually done their due diligence. So the property review yang kita berikan hari ini semua, Koshish Committee telah membuat selidik. They have actually done all the due diligence, except those if you are interested, then we will take it a step further. Another thorough search on the property. So basically, we are all here to assist you, to help you, and we are not here, like what Jeevan said, we are not agents. We are here to guide you, and we are here to teach you how to buy property via auction, and to make you a better, to have more knowledge on property purchase. Okay, so that's the reason why we have this talk every Thursday. No matter how busy we are, we just make it happen, and this is our responsibility towards everybody. So I think when we decided to do this, we told ourselves that this is what we are going to do, and we have been doing it until today. And I think I myself have learned a lot through this
webinars myself, and I'm sure all of you have learned a lot. There's some things which you never knew existed. All right. So don't give up on us so fast. Follow us every week. Maybe this week you may not like the property, but every week there is something for you. There will definitely be something. So yeah. Thank you. Thank you, Sharon. Thank you, Shamila. So I hope kami memang berasa Coaches Community fokusnya ialah untuk membantu 85% rakyat Malaysia yang kurang arif dalam isu dalam markah. So be part of Coaches Community, be part of our community to assist each other, to help each other, and make sure that we make the savvy investment decision. So dengan ini saya mengambil kesempatan berterima kasih kepada Sharon dan Shamila, kita semua yang telah menjadikan webinar ini sebagai satu rancangan yang berjaya. So dengan ini, see you next week. Jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you. Bye.